Itu kajian sains yang saya baca lah seperti itu. Tapi yang nak kata memang kajian membuktikan matahari pun bergerak. Dan Nabi sebut dalam hadis Nabi, pergerakan matahari itu tak ada orang tahu, melainkan Allah Ta'ala memberi pengetahuan pada Nabi, iaitu dia bergerak di atas paksi dia, dan setiap kali dia muncul dan dia tenggelam, semuanya atas izin Allah. Ni tuan-tuan boleh tengoklah dalam hadis Nabi, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya hadis sahih, yang mana Nabi bertanya pada Abu Zar, sahabat Nabi. Dia kata, wahai Abu Zar, kamu tahu tak mana perginya matahari? Masa tu dalam keadaan waktu maghrib, waktu nak solat maghrib ni dalam Masjid Nabawi ni, Nabi tanya pada Abu Zar. Nabi nak ajak sahabat ni, kamu beribadah, kenal Tuhan, jangan dalam soal ibadah, tapi kamu tengok dari sudut kamu punya alam sekitar kamu. Sebab itu masa waktu maghrib bertanya, wahai Abu Zar, kamu tahu tak mana matahari pergi? Sebab nak datangnya malam. Abu Zar kata, aku tak tahu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, dalam hadis Imam Ahmad ni kata Nabi, matahari pergi sehinggalah dia sujud di hadapan Allah untuk dia dapat kembali. Maknanya dia terbit semula, kemudian dia pergi balik, dia sujud depan Allah, dia akan kembali balik. Maknanya ada pergerakan di antara matahari dan juga bintang-bintang paksi yang lain. Baik. Kalau kita tengok di sini, mungkin kita tak rasa betapa besarnya Allah. Tapi tuan-tuan tengok dari sudut kajian ilmu falak yang orang kaji tak habis-habis ni, ilmu bintang ni macam makmal, tak sudah-sudah orang kaji. Yang kita kaji ni adalah as-sama'ud dunya, baru langit dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Tabaraka, surah Al-Mulk, kata Allah Ta'ala apa? As-sama'a apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dunia dengan bintang. Maknanya selagi mana bintang ni ada, itu namanya langit dunia. Dia belum masuk lagi lapisan yang kedua. Jadi di antara bintang ke bintang yang lain, wallahu alam, contohlah kajian daripada bumi ke matahari sekitar lebih kurang 90 million kilometer. Saya tengok ada satu kajian kata, kalau kita dapat cipta satu kenderaan, pesawat jet yang lajunya macam cahaya, daripada bumi nak ke matahari, naik kenderaan ni yang kalau dapat buat lah 4 tahun. Pergi saja 4 tahun, balik 4 tahun. Bayangkan, ni baru langit dunia. Sebab bila Allah kata zayyana as-sama'ad dunya bimasabih, aku cipta langit dunia ni dengan bintang, hiasi langit dunia dengan bintang, maknanya selagi mana ada bintang, selagi itu baru langit dunia. Belum masuk langit kedua, langit ketiga, kita tak boleh bayangkan. Dan bahkan saya cuba, tadi saya sajalah Google nak tengok kan, nak buat perbandingan untuk nak visualkan pada semua. Di antara lautan dengan langit, langit lebih luas daripada lautan. Kalau siapa yang pernah duduk di tengah lautan, dia akan rasa, ya Allah ya Tuhanku, langit ni sangat luas, tak nampak mana darat dah. Dan saya tengoklah, ada orang buat satu infografik, dia tunjuk kapal terbang MH370 yang terhempas tu. Kan dia terhempas dekat lautan India, kan, Indian Ocean. Dia terhempas tu, daripada atas sampai ke dasar lautan India. Ni dia bukan lautan yang terdalam tau. Lautan terdalam, lautan mana yang paling dalam di dunia? Lautan Pasifik tak pasti. Tapi lautan India ni bukan terdalam. Tapi dia kata kapal terbang MH yang terhempas di lautan ni, dia punya kedalaman dia 3,600 meter. Nak bayangkan 3,600 meter tu macam mana? Dia kata, saya tengok saya ambil tadi infografik dia. Menariklah untuk kita buat perbandingan Allah Ta'ala punya kekuasaan. Nak nampak dalam macam mana? Dia tunjuk, kalau KLCC punya ketinggian adalah 452 meter. Kita tengok daripada bawah, KLCC itu punya tinggi 452 meter. Kedalaman lautan India adalah 3,600 meter. Bangunan tertinggi di dunia hari ini adalah Burj, kan, apa yang dekat Dubai tu, Burj Khalifa. Burj Khalifa, dia punya ketinggian dia, saya punya nota 830 meter, 829. Ni dia punya kedalaman lautan tu 3,600. Boleh kata ni kalau tinggi ni lah lautan tu, bawah tu je. Bawah tu sahaja. Tuan-tuan boleh bayangkan
yang ini lautan yang baru kira dalam, belum kira luas lagi, tapi langit lebih lagi. Jadi Allah Ta'ala bawa kita manusia berfikir dan supaya kita yakin sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kekuasaan. Yang ini ilmu yang orang dahulu masa ayat ni turun, orang tak sampai kaji dalam, luas dan sebagainya. Orang baru tahu duduk di atas lautan apa yang kita nampak. Betapa luasnya lautan. Okey, baik, kita tengok ayat 41 pula. Setelah Allah Ta'ala bicara tentang bumi, daratan, Allah cerita tentang siang malam, maka ayat 41 Allah datangkan cerita berkaitan tentang lautan pula. Boleh kata 3 contoh yang Allah Ta'ala sebut ni 3 contoh yang saling berkait. Kenapa? Pertama, Allah Ta'ala datangkan contoh dari sudut bumi, daratan, bumi yang mati hidup. Kemudian Allah datangkan siang malam, cerita tentang di langit. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala cerita tentang kapal. Tuan-tuan boleh baca nanti. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ini cerita tentang kapal di lautan. Allah Ta'ala cerita tentang lautan. Darat, langit, lautan. 3 ni Allah Ta'ala nak bagi tahu, aku ada di semua tempat yang kamu lihat. Kewujudan aku di mana-mana, bukan di satu tempat. Sebab kepercayaan dahulu, agama dahulu, mana agama sampai bila-bila pun, ada dewa-dewa, ada tuhan-tuhan yang ada job scope masing-masing. Dewa kekayaan, dewa kemiskinan. Dia macam tu. Allah kata aku berada di daratan, aku juga yang berada di langit, dan aku juga yang berada di lautan. Semuanya di bawah kekuasaan aku. Yang ini tuan-tuan, saya cuba tadabbur dan saya cuba nak faham maknanya dalam masa yang sama. Di sini juga Allah Ta'ala nak explain apa? Kita jangan rasa Allah Ta'ala ni ada satu tempat. Kita rasa Allah di masjid je. Balik rumah Allah tak ada. Di pejabat Allah tak ada. Time solat. Tapi luar daripada solat, macam-macam. Kita ambil rasuah, kita makan riba, kita berbohong, kita percaya benda khurafat. Sebab apa? Percaya Allah hanya ada di masjid. Luar masjid, habis saya solat, saya tak ada urusan dengan Allah dah. Saya boleh buat apa yang saya suka. Yang ini kesilapan kita. Bahkan juga, kita juga percaya Allah saja hanya berada di Mekah, Madinah. Pergi Mekah, pergi Madinah pakai tudung. Elok pula labuhnya. Elok pula dengan itu, dengan ininya, tak berani nak itu. Balik Malaysia, habis semua tanggal balik. Allahnya di mana? Allah berada pada semua tempat yang manusia duduk. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan contoh. Berada di daratan, di langit dan juga di lautan. Semua tempat. Semua yang kamu lihat, semuanya itu adalah makhluk Allah. Dan semuanya itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antaralah yang kita boleh tadabbur. Okey. Baik, tengok ayat yang 41. Sebelum ayat 41, tuan-tuan tengok ayat 40 dulu. Saya minta amal. Perhatikan di hujung ayat tu kata Allah, wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah Ta'ala, dan masing-masing beredar fi falak. Fi falak ni kita sebut falak kan, ilmu falak. Falak ni maksudnya dia punya paksi dia punya apa? Maknanya peredaran bulan bintang tu semua di atas dia punya ni lah. Dia punya lita dia sendiri. Itu falak. Yasbahun. Garis edar. Tuan-tuan tahu tak kalimah yasbahun tu maksudnya adalah berenang. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan disebut beredar. Seolah-olahnya Allah explain peredaran, pergerakan bulan bintang galaksi semua ni, kita panggil galaksi lah, Bima Sakti ni, sebenarnya peredarannya macam orang tengah berenang. Peredarannya. Dan tak silap saya lah, yang saya perasan, saya tak betul-betul tengok, yang saya perasan, tak tahu kalau saya salah, mungkin salah. Dari sudut ilmu sains yang saya tengok di galaksi ni memang diumpamakan pergerakan tu macam orang yang berenang lah, seolah-olahnya macam tu. Wallahu a'lam. Tapi kalimah yasbahun tu, peredaran yang Allah sebutkan, dia datang daripada kalimah berenang. Sabaha tu maksudnya berenang. Okey, maknanya pergerakan tu. Okey. Baik. Perhatikan Allah gunakan kalimah falak. Falakin ayat 40. Ayat 41 kalimah yang sama tapi Allah gunakan kalimah al-fulk. Tadi al-falak, yang ini al-fulk. Nampak di garisan sambungan dia tu halus sangat. Kita tak nampak. Cuma falak adalah merujuk kepada peredaran galaksi. Al-fulk merujuk kepada laut. Kapal. Kapal. Sedangkan banyak kapal ni dalam bahasa Arab. Safinah pun kapal, banyaklah. Tapi sengaja disebut kalimah al-fulk ni dari sudut bahasanya. Dan nampakkan dia punya flow dia, sambungan cerita. Ini nampak kekuasaan, ijazul lughah dalam bahasa Arab.
Okey, perhatikan ayat 41. Wa ayatul lahum, dan satu lagi tanda kekuasaan Allah yang berada di lautan. Anna hamalna dzurriyyatahum. Kami telah mengangkut, membawa zurriyatahum, keturunan-keturunan mereka, nenek moyang mereka, fil fuluk, iaitu di dalam satu kapal al-mashhun, yang penuh dengan muatan, syarat dengan muatan. Di sini kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Kathir, kebanyakan para ulama tafsir merujuk kepada cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Sebab Nabi Nuh ni dia sama macam Nabi Adam, sebab dia adalah bapa kedua kita selepas Nabi Adam. Nabi Adam adalah kita punya datuk kita yang paling awal. Kemudian dimatikan semua keluarganya, tinggal beberapa sahaja yang naik kapal ni, yang lain semua dimatikan, tenggelam dalam lautan. Yang ini bapa kedua kita, sebab daripada Nabi Nuh dan orang mukmin yang ada dalam kapal itulah akhirnya menjadi generasi sampai ke hari ini. Jadi cerita tu semua agama ada. Semua orang tahu cerita tentang Nabi Nuh. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Nasraninya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Yahudinya, tuan-tuan tengok dalam mana-mana kitab yang lain. Memang ada cerita tentang Nabi Nuh. Okey, sama dengan cerita Nabi Ibrahim juga. Ini antara kisah-kisah Nabi yang popular dalam agama-agama yang lain. Okey, jadi Allah cerita tentang Nabi Nuh sebab Nabi Nuh dia membawa membina kapal ni tanpa ada orang pernah buat pun. Jadi ilmu tu Allah datangkan kepada Nabi Nuh. Dia datangkan ilmu untuk bina bahtera, kemudian bahtera tu pula dibina di atas gunung. Dan yang itulah menjadi tercetusnya kapal laut, perahunya, apa-apalah yang ada pergerakan di atas lautan ni, semuanya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah kata, kamu tengok pada kapal yang penuh dengan muatan. Sengaja Allah Ta'ala highlight kalimah muatan. Pertama, kita rujuk pada kisah Nabi Nuh. Dalam kapal tu adanya manusia. Dalam kapal tu juga ada binatang yang berpasangan. Dan Allah guna kalimah mashhun, nak kata syarat, penuh. Macam mana benda berat boleh duduk di atas laut dalam keadaan terapung. Sedangkan kita ambil handphone, letak atas air, tenggelam. Kapal ni lebih berat lagi daripada handphone, tapi macam mana dia terapung? Ilmu tu yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Dan hari ini manusia belajar daripada itu, manusia pun berjaya mencipta benda yang sama. Ilmu tu Allah beri. Okay, ilmu tu. Jadi Allah kata, tengok aku punya kekuasaan, aku berikan ilmu kepada kamu. Lautan yang sangat luas, kami boleh bawa keturunan kamu. Kalau tanpa mereka ni yang tak kami bantu hidup duduk atas bahtera ni, tak ada manusia hidup atas muka bumi ni. Sebab ini kita punya keturunan kita ni, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ayat 42 kata Allah, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Okey, sebelum tu 41 tadi merujuk pada manusia, haiwan-haiwan dalam bahtera Nabi Nuh. Dalam masa juga tuan-tuan, pada hari ni pula kapal laut juga hari ni bawa apa? Macam-macam kargo bawa. Import kereta, macam-macam. Saya pun tak tahulah nak kata apa. Semua orang berdagang melalui kapal. Nak kata berat dia sangat berat. Tapi macam mana mereka boleh merentasi lautan tu, itu sangat luar biasa. Okey, di situ kita boleh nampak kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian ayat 42. Wa khalaqna lahum, dan kami telah ciptakan bagi kamu mim mithlihi, yang seakan seperti itu. Macam kapal Nabi Nuh juga. Ma yarkabun, yang mana kamu boleh tunggang, kamu boleh bawa kapal tu di atas lautan. Okey, ayat 42 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam pandangan para ulama tafsir, antaranya Ibnu Abbas, ini antara sahabat Nabi yang ahlul Quran ni, dia kata kalimah ayat 42 ini adalah merujuk kepada unta. Okey, sebab apa? Okey, ini mungkin kita rasa macam pelik, kenapa unta? Zaman mereka ni, unta dipanggil sebagai Safinatus Sahra, kapal di padang pasir. Dia tidak ada kenderaan yang paling selesa melainkan unta. Itu zaman dahulu, zaman Nabi ni. Okey, kenderaan yang paling selesa unta. Sebab unta ni tak banyak kerena, mudah je. Makan sekali terus jalan. Dia boleh redah ribut pasir dan sebagainya lah. Kapal yang dipanggil As-Safinatus Sahra, kapal yang tu. Jadi bila Allah kata kami ciptakan juga bagi kamu ada kapal yang sama macam bahtera Nabi Nuh, yang itu para ulama tafsir antara sahabat kata macam unta lah. Kita duduk atas daratan, kita tak kerja kat laut. Jadi itu yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 42. Tapi ada juga pandangan daripada ulama-ulama yang selepas itu, antaranya Mujahid, Qatadah dan sebagainya,
Dia kata apa? Ini merujuk kepada kapal yang diciptakan manusia selepas Nabi Nuh alaihissalam. Maknanya zaman Nabi ada kapal. Sahabat-sahabat Nabi bila mereka hijrah di antara Mekah pergi ke Habsyah, Ethiopia hari ini di benua Afrika, macam mana mereka melintas adalah dengan menaiki kapal. Macam mana Abraha boleh bawa gajah daripada Yaman pergi serang ke kota Mekah? Gajah tu semuanya diimport daripada Ethiopia. Sebab bumi Yaman bukan bumi habitat untuk gajah. Gajah ni daripada benua Afrika. Kerajaan Abraha yang tentera bergajah ni, dia adalah kerajaan Kristian yang daripada Habsyah. Okay, itu pecahan dia. Kerajaan Habsyah masa tu adalah kerajaan daripada Rom Timur yang berada di Syam. Ini dia punya kerajaan-kerajaan kecil dia. Jadi macam mana dia ada gajah yang sangat banyak ni, sampai 11 ekor ni dia boleh bawa. Tu dia naik daripada kapal daripada Ethiopia bawa ke Yaman. Sebab itu dia boleh bawa pergi serang kota Mekah. Okey. Jadi ini Allah Taala bawa manusia berfikir. Ni zaman ni tuan-tuan kena bayangkan konteks ayat tu diturunkan seperti itu. Okey, jadi sahabat-sahabat Nabi pun macam-macam lah pandangan mereka. Sebab Allah kata kami jadikan, khalaq ni kami ciptakan. Benda tak ada kami adakan. Sebab itu mereka merujuk kepada unta. Kalau Allah guna kalimah waja'alna, kami jadikan, itu perbuatan manusia. Daripada satu benda yang dah ada, Allah cipta, bertukar jadi benda lain, itu ja'alna, jadikan. Tapi kalau khalaqna, benda tak ada kepada ada. Unta tu tak ada, Allah jadikan. Itu sebab itu Ibnu Abbas kata ini merujuk kepada unta. Okey, untuk kamu kenderai, yarkabun. Okey, kemudian ayat 43. Bayangkan tuan-tuan, ilmu surah Yasin saja ada ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu geografi bumi, ada ilmu angkasa ilmu angkasa, astronomi, kemudian ilmu perkapalan. Masya-Allah, hebat sungguh. Kalau kita baca Yasin setiap minggu ni betul-betul faham ni, saintis semua kita. Kan? Ni Allah Taala bawa. Sebab itu bila ayat ni dibacakan oleh orang-orang dahulu, Ibnu Battuta musafir tuan-tuan 30 tahun sampai dia buat satu kitab Ar-Rihlah tu, boleh tunjuk perjalanan dia lebih jauh daripada Marco Polo. Okey. Disebabkan ayat-ayat Quran ni juga, Cheng Ho yang daripada China tu beriman dengan Allah Taala. Saya tak katalah ayat ni, tapi bila dia mengkaji, dia jadi pelayan Muslim yang terjauh sampai ke benua Amerika. Orang Melayu yang jadi pelayan siapa tuan-tuan? Panglima Awang. Orang Inggeris panggil Hendrik the Black. Panggil Hendrik the Black. Ada yang panggil Hendrik of Malacca. Kalau tuan-tuan tengoklah, kalau sejarah dia, yang ini Panglima Awang ni orang Melayu pertama yang belayar, pelayar ni. Hendrik, ENRIQUE, Hendrik of Malacca. Okey. Ini macam mana mereka belayar tuan-tuan? Sebab adanya ilmu yang Allah Taala letakkan dalam Al-Quran. Okey. Baik, tuan-tuan perhatikan ayat 43. Wa inna sya' nughriqhum. Dan jika kami kehendaki untuk tenggelamkan mereka, tuan-tuan, fala sarikha lahum, maka tidak ada yang menjadi penolong bagi mereka, walahum yunqazun, dan juga tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah wa inna sya' nughriqhum. Kalimah ni tuan-tuan kena bayangkan tuan-tuan berada di atas lautan, di atas kapal. Tuan-tuan berada betul-betul tengah lautan, tuan-tuan dah tak nampak darat dah. Tiba-tiba tuan-tuan baca ayat ni atas kapal. Allah kata wa inna sya' nughriquhum. Jika kami kehendaki, kami nak tenggelamkan kapal ni. Tuan-tuan apa rasa? Kita duduk atas darat ni, kita tak boleh bayang, kita tak rasa benda tu, tak rasa. Tapi tuan-tuan duduk atas kapal, kita dapat bayang apa yang Allah Taala highlightkan. Baru ayat tu meresap. Saya pernah naik kapal sekali tuan-tuan. Bukan kapal, naik bot laju tu pergi Terengganu, Candak Sotong. Kawan-kawan ajak dia terjun Candak Sotong. Saya pun ada nak cover inilah gambar nak pergi sana. Pergilah naik, bukan nak mancing pun, saya bukan kaki pancing lah. Tapi ikut kawan-kawan, dia pun minta lah kita ada solat jamaah dan sebagainya lah. Dan masa ada aktiviti Candak Sotong dekat Terengganu. Pergilah. Nak jadi cerita, masa naik tu kita first time memang mabuk laut lah. Dia macam ni berombak-rombak. Esok pagi tu kami sampai darat, lepas subuh, kami punya tekong tu, dia kata apa, sebenarnya di darat
semalam hujan lebat. Orang dah risau dah. Yang pencadat-pencadat yang atas bot ni takut ada ribut. Dia kata kalau sebab dia tu hujan lebat dekat Terengganu, mana dekat kawasan darat, laut selalunya hujan. Jadi dia takutlah kalau apa-apa terjadi. Rupa-rupanya dekat darat hujan, dekat laut tenang je. Kami tenang sangatlah. Tapi dia kata kalau ribut memang ribut sungguh. Sebab dia orang kalau ribut tuan-tuan, ribut saja atas lautan, dia orang akan matikan enjin bot. Dia tak akan berjalan kalau kita lari kan. Kalau kita tak tahu, kita start enjin larilah balik ke darat. Tak, dia kata kalau ribut kita akan berhenti sebab kita tak tahu apa-apa. Kita tak tahu ombak daripada mana, kita tak tahu apa yang terjadi. Bahkan kalau kita gerak, takut kita langgar bot lain pula. Dia kata yang kita boleh redah saja. Maknanya macam mana kena pukul dengan ombak tu, layan je lah atas bot tu. Saya kata semalam tu bot tenang macam tu pun kita dah rasa dah sampai atas darat pun rasa pusing-pusing. Kalau bayangkan ribut, saya tak boleh bayangkan. Pengalaman tu sekali orang ajak, lepas tu saya tak pergi dah. Demi Allah, kalau tuan-tuan pernah naik bot, duduk macam tu, cukup lah rasa pengalaman tu. Sebab tu orang kata kalau kita duduk atas laut tawakal memang tinggi sungguh lah. Saya ada sahabat-sahabat yang memang tentera laut. Dia orang katalah selalunya askar-askar laut ni, tentera laut ni kalau mereka pencen, dia orang lah yang akan pegang masjid surau lah, jadi imam, jadi bilal. Berbanding dengan tentera darat, wallahualam lah saya bukan nak banding-banding. Tapi dia kata tentera darat biasanya dia lepas pencen jadi guard, jadi tu kan. Tapi tentera laut selalunya dia pergi masjid. Sebab dia kata atas laut tu memang insaf sungguh, tak berani buat apa-apa, insaf sungguh. Sebab kita tak ada siapa-siapa boleh tolong kita. Kita sahaja atas kapal tu, kita sahaja, lain semua laut. Kita tak tahu dalam mana, kita tak tahu apa-apa terjadi. Kita jerit pun tak boleh orang tolong. Sebab itu Allah kata fala sarikha lahum, tidak ada yang dapat maka tiadalah bagi mereka penolong bagi mereka. Sarikh tu tuan-tuan, itu maksudnya jeritan. Kita jeritlah kuat mana, tak ada orang datang tolong, tak ada. Okey, mana kita minta tolong, kalimah sarih tu tak diterjemahkan. Kalau ikut terjemahan dia, fala sarih, tidak ada jeritan, suara tu dikuatkan, tak ada orang boleh dengar kita minta tolong sebab kita betul tengah lautan. Wala hum yunqazun, dan tidak ada orang yang tidak pula mereka diselamatkan. Okey, tuan-tuan tengok ayat 44 pula. Tuan-tuan kena bayangkan, tuan-tuan atas kapal lagi ni, dalam keadaan ribut semua tu, tiba-tiba Allah kata illa rahmatan minna, melainkan dengan rahmat kami. Dengan rahmat kamilah, wa mata'an ilahin, kami memberikan kesenangan kamu hidup sampailah satu masa yang telah kami tentukan. Maksudnya apa tuan-tuan? Tengah ribut sekian-sekian, tiba-tiba air jadi tenang, tuan-tuan selamat sampai ke darat. Apa perasaannya tuan-tuan? Masa tu kita akan rasa betul lah Allah ni punya rahmat, dan betul lah Allah itu adalah Tuhan yang Ar-Rahim, yang sangat penyayang. Sangat penyayang. Okey, diselamatkan daripada bencana dan sebagainya masa itulah. Saya nak buat satu kisah sirah tuan-tuan. Ni berlaku kepada sahabat Nabi Ikrimah bin Abu Jahal. Dia anak Abu Jahal. Bila Nabi tawan kota Mekah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Fatu Mekah, apa yang berlaku pada Ikrimah ni? Ikrimah ni pergi Jeddah, naik kapal, nak lari pergi ke Yaman. Pergi ke Sana'ah tak salah saya. Dia naik kapal kat Jeddah, nak terus lari ke Yaman. Dia naik kapal tuan-tuan, tengah dia naik ni, datang ribut atas kapal. Maksudnya dia dah belayar ni, ribut datang. Bila ribut datang masa tu, Ikrimah ni dalam hati dia kata apa? Ni Ikrimah cerita selepas dia Islam. Dia kata apa? Kalau Tuhan selamatkan saya daripada bencana ini, saya akan pulang ke Mekah dan saya akan beriman dengan Muhammad. Reda tuan-tuan. Reda, dia pulang ke Jeddah, balik ke kota Mekah, beriman dengan Nabi SAW. Ini anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Nak cerita, saya tak boleh nak explain tuan-tuan, melainkan kita merasai. Tuan-tuan mungkin pernah naik kapal terbang, kita pernah turbulence atas kapal terbang tu, apa perasaan tuan-tuan? Tiba-tiba macam naik, macam tu. Tuan-tuan rasa apa? Semua terbaring atas kan? Tuan-tuan boleh bayangkan. Masa tu kita tak ada siapa-siapa yang kita nak. Tawakal hanya pada Allah saja. Apa yang ada pada kita tuan-tuan, kalau boleh kita nak lepaskan saja. Tak ada apa-apa yang kita nak. Tak ada apa yang boleh selamatkan kita melainkan Allah. Sebab itu Allah kata illa rahmatan. Di sini namanya istisna munqati', pengecualian yang terputus. Maknanya tidak ada orang yang boleh tolongkan kamu illa, melainkan rahmat Allah. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh tolong dah. Okey. Baik, itu selesai ayat 44 tuan-tuan. Ayat yang ke-45.
Okey, pada ayat ke-45 ni tuan-tuan, dia sambungan pada ayat tadi. Cuma ayat 45 ni dah mula bercerita tentang kisah lain. Dia lebih pada sikap orang musyrik yang tak beriman kepada Allah. Tetapi dia masih lagi flow yang sama, sebab Allah cuma membayangkan kepada kita, kami dah selamatkan kamu daripada bencana atas kapal lautan yang tadi yang ada badai dan sebagainya, kamu dah selamatkan. Allah kata apa? Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah pada Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tak ada apa, kami selamat sebab kapten kami power. Contohlah, biasanya macam tu. Tadi masa berlaku bencana apa semua, apa perasaan kita? Ya Allah, oh my God, oh my goodness, semua kita sebut. Selamat saja, yang beriman dengan Allah, takut Allah. Sorry bro, kita tak ada kaitan pun. Tadi sebab saya selamat sebab ni. Orang takkan tu. Ni Allah Ta'ala sebut ni tuan-tuan dalam ayat ni. Okey, ni Allah Ta'ala sebut wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum. Kalimah takwa tuan-tuan selalunya diterjemahkan dengan takut. Okey, sebenarnya kalimah takwa ni yang lebih tepat adalah berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai kita terbuat maksiat. Sebab itu takwa ni yang dia lebih dekat dengan perkataan manusia menjaga hubungan dengan Allah, itu namanya takwa. Kalau kita terjemah dengan takut, kebiasaannya, takut ni apa sifat dia? Saya takut dengan seseorang, kita akan lari daripada dia. Kan? Tapi manusia bila sebut takut kepada Allah, bukan dia lari, tapi makin dekat dengan Allah. Okay, sebab itu takwa tu dia tak diterjemah sebagai takut. Dia adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia anjur pada kita dalam keadaan macam tu, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, bertakwalah kamu kepada Allah, ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kamu kena berhati-hati dengan dosa yang telah kamu lakukan, iaitu daripada hadapan dan juga daripada belakang. Dari belakang, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat Allah. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah baina aidikum daripada depan, wa ma khalfakum daripada belakang ni tuan-tuan, ada beberapa tafsiran daripada para ulama tafsir. Antaranya mengatakan ia berberi maksud macam-macam dosa kita pernah buat. Maknanya dosa depan belakang semua kita dah pernah buat. Jadi terlalu banyak dosa, kata Allah Ta'ala, ittaqu, bertakwalah kepada aku. Kamu kena tahu yang ni dosa-dosa kamu kena buat ni, bertakwa, hati-hati, bertaubatlah kembali pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan la'allakum turhamun, kamu mendapat rahmat Allah. Ada yang terjemahkan ma baina aidikum, daripada depan ni bermaksud sesaan daripada alam akhirat. Kita sebab menuju pada alam akhirat ni, semua orang menuju pada kematian. Manakala yang belakang ni adalah amalan-amalan lampau kita yang kita dah buat lepas dah. Jadi kamu kena rasa perasaan tu. Tapi sayang tuan-tuan, ayat ni seolah-olahnya nak mengatakan manusia bila didatangkan satu bencana, kemudian diselamatkan mereka tak rasa pun yang mereka buat sebelum tu adalah dosa. Dia tak rasa pun dia ada kaitan dengan amalan yang pernah mereka lakukan, tak pernah rasa pun. Kemudian Allah kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Tuan-tuan perhatikan kalau tak pada terjemahan, ni dia disebut dalam tafsir niscaya mereka berpaling. Perhatikan, betul tak? Dari tulis di hujung tu, selepas dia kata pada terjemahan tu supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian dalam kurungan dia kata nescaya mereka berpaling. Sebab apa? Ayat ni tuan-tuan dituju pada orang musyrik. Mari beriman pada Allah. Jom kita bertakwa pada Allah setelah selamatkan kita daripada bencana. Orang musyrik tuan-tuan bila dia dengar, dia kata apa? Saya takkan beriman. Okey, saya selamat sebab sekian-sekian perkara. Ini Allah Ta'ala nak tunjuk betapa gigihnya orang musyrik memegang kesyirikan dia, menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tengok ayat 46 pula. Kata Allah, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-46, dan sekali-kali tidak datang kepada mereka satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan min ayatin min ayati rabbihim?
tanda daripada tanda-tanda Tuhan mereka. Di sini tuan-tuan, dia merujuk kepada kekuasaan Allah yang kita boleh tengok dengan panca indera kita boleh rasa dengan panca indera kita, dan juga dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan mukjizat Al-Quran, dan juga kebenaran agama. Ni min ayatin min ayatin min ayati rabbihim. Salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah itulah. Pertama dengan alam yang kita boleh nampak ni, yang kedua dengan kenabian Nabi, yang ketiga dengan Al-Quran, yang keempat dengan agama kebenaran ni. Semua kebenaran ni depan mata tuan-tuan. Tuan-tuan carilah, memang nampak terbentang dah. Tapi kenapa orang masih lagi melakukan maksiat? Itu pilihan dia. Okey, dia berpaling. Sebab itu Allah kata illa kanu anha mu'ridin. Melainkan semuanya berpaling daripada Allah. Semuanya berpaling. Dah datanglah semua bukti, dalil semua ada, berpaling. Contoh, tuan-tuan perhatikan. Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Okey? Nabi duduk dekat Madinah 10 tahun. Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Daripada umur 40 sampai 43. Apa yang Nabi buat? Nabi terima saja wahyu, Nabi berdakwah. Start Nabi berdakwah tuan-tuan, apa yang Nabi dapat? Nabi kena seksa, Nabi kena pulau, bahkan sahabat Nabi dibunuh dan sebagainya. Tapi nak jadi cerita, bila Nabi berdakwah kepada orang Ansar, orang Madinah, apa yang berlaku? Orang Madinah tak ada satu pun cuit Nabi, jentik Nabi, tak ada pun. Apa yang mereka buat? Alu-alukan, bahkan ikat perjanjian Aqabah, Muhammad, kami nak kamu jadi pemimpin kami. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Seolah-olahnya ada satu benda yang kita tak faham, yang kita tak nampak. Macam mana orang Quraisy yang kenal Nabi, hidup dengan Nabi, satu keluarga dengan Nabi, bila Nabi berdakwah, yang mereka panggil alami, bila dakwah, sorry Muhammad, kami tak boleh beriman dengan kamu. Tapi bila simpan harta, dekat rumah Muhammad juga. Saya nak berdagang lah, boleh saya simpan harta saya kat rumah kamu tak? Boleh. Saya percaya kamu. Belakang bukit Jabal apa ni, bukit Sofa ni ada tentera. Tak nampak pun. Bukit tu kan kecil tuan-tuan. Kalau jengah nampak, percaya ada tentera. Muhammad tak pernah bohong. Bila kata saya Rasul, sorry saya tak percaya. Orang Madinah tak pernah kenal Nabi, tak pernah bergaul dengan Nabi. Tapi Nabi kata aku Rasul. Kami beriman terus dengan kamu. Tuan-tuan tak rasa apa benda yang menjadi sebab mereka tak beriman ni? Okey, di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah moden, Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri kata apa? Quraisy, mereka menolak agama Nabi ni walaupun kebenaran depan mata, kerana sebab dia mudah je. Kerana mereka menyembah berhala lebih besar daripada berhala Lata, Uzza, Manah, Zulkarnain dan sebagainya. Rupa-rupanya berhala yang mereka sembah, yang mereka cipta pakai tangan dan sembah tu, berhala tu hanya sebagai patung saja. Dia ada berhala yang lebih besar yang mereka sembah, yang mereka tak sanggup korbankan. Apa dia? Kata Sofiur Rahman ada 3. Pertama, iaitu berhala harta mereka. Kalau dia beriman dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab beriman dengan Nabi tuan-tuan, automatik tak ada harta dah. Sebab dia tahu apa yang dia buat semuanya perkara haram. Dia ambil rasuah, dia buat riba. Mereka kan beragama Hanifah, syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi bila mereka beriman dengan Nabi SAW, habislah kita. Habis harta kita. Kita dah sedap ada harta ni, tiba-tiba Muhammad jadi Rasul, kita beriman, habis harta. Yang itu dia tak boleh sanggup korbankan. Kita tolak. Yang kedua, katanya bukan kerana harta saja, bahkan kerana jawatan yang mereka pimpin. Ni pemimpin pemerintah kota Mekah tuan-tuan. Quraisy ni dia special dia. Dia pergilah berdagang ke Syam ataupun ke Yaman. Tidak ada satu pun Arab Badui ataupun lanun-lanun pada pasir ni yang akan buat roadblock dia. Tak ada satu pun yang akan rampas harta dagangan mereka. Sebab apa? Dia Quraisy. Itu budaya zaman tu. Penghormatan tu ada pada dia. Sebab apa? Dia menjaga tanah suci. Kalau dia berganti pada Muhammad, habis dia. Habis. Dia tak akan dapat tempat yang dia dah rasa selesa dengan jawatannya. Yang ini tuan-tuan, fitnah ni bukan zaman tu je. Sampai hari ni. Kita ada kawan-kawan kita tuan-tuan. Kalau zaman-zaman tuan-tuan kerja dulu kan, tipu claim biasa kan. isi minyak RM10, minta dekat cashier RM50 sebab nak claim lebih. Kita tahu nak cerita tak dengan bos? Nanti orang kata kita bawa mulut pula. Kalau kawan tahu nanti dia boykot kita pula. Dia pula orang kata, kita pun serba salah dah. Nak cerita ke tidak cerita, akhirnya tak apalah, saya tak kacau awak tak kacau saya. Biarkan je lah. Kebenaran depan mata dinafikan. Okay? Ini fitnah besar ni. Hartanya, kedudukannya, dan yang ketiga adalah kesenangan kehidupan.
Okey, kesenangan kehidupan. Tapi saya tambahlah tuan-tuan. Kalau hari ini tuan-tuan termasuklah follower-follower ni. Ini follower-follower ni termasuk juga. Contohlah ada seorang individu ni, ustaz ni dia ada pengikut ramai. Dia pun bawa lah satu hadis, katanya hadis tapi palsu. Ini popular tuan-tuan, saya tak payah sebut lah, tuan-tuan maklum dah. Bila orang kata hadis ni palsu, tarik baliklah kenyataan tu. Dia kata, mana boleh tarik? Kalau saya tarik, malulah saya depan saya punya follower. Dia sanggup menafikan kebenaran kerana lebihkan kepada yang ini. Yang inilah yang kita faham sebagai berhala. Tak kata berhala, tapi itulah yang kita sembah sebenarnya. Awak lebih mendambakan kebenaran atau awak lebih mendambakan perhatian manusia, keredaan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang ini kita boleh nampak. Sebab itu Allah Taala kata, min ayati rabbihim. Kami datang dah, tanda-tanda kami dah dengan alamnya, dengan rasulnya, dengan Qurannya, dengan agamanya, illa kanu anha muridin. Tapi tak ada seorang pun yang berlaku adalah mereka ni jadi berpaling daripada Allah Taala. Okey, kemudian ayat ke-37 tuan-tuan. 47. Ini lebih menarik lagi tuan-tuan. Dia bukan sekadar tentang agama Allah, bukan sekadar tentang nabi, lawan nabi. Bahkan kata Allah pula, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Okey, kata mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik ni, wa idza qila lahum, katakan kepada orang musyrik ni, anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sedikit harta yang kamu ada, rezeki yang kamu ada ni, yang Allah rezekikan kepada kamu ni, kepada orang yang memerlukan. Maknanya orang Muslim yang susah, yang fakir, yang memerlukan ni, tolonglah, bantu. Kita cakap dengan orang-orang musyrik ni, tolonglah bantu orang-orang Muslim ke siapa yang susah, yang memerlukan, pergi bantu dia. Tuan-tuan tengok Allah Taala kata apa? Qala allazina kafaru lillazina amanu. Maka mereka yang kafir ni berkata kepada yang beriman, iaitu orang fakir dalam keadaan orang mukmin ni, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Tuan-tuan perhatikan apa maksud dia. Kata dia, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang jika Allah kehendaki, mestilah dia yang memberi makan. Maksudnya apa tuan-tuan? Takkan kamu nak minta kami bantu kamu? Kamu kan ada Tuhan. Minta Tuhan kamu. Kata Tuhan kamu berkuasa. Yang ini ayat sindiran tuan-tuan yang kita selalu dengar. Ayat yang kita selalu dengar, tak ayat macam ni tuan-tuan. Dia cakap apa? Kamu solat banyak-banyak ni, tak kaya pun. Tuan-tuan selalu dengar ayat tu? Ayat sama juga tuan-tuan pada orang-orang dahulu. Kamu solat tunggang terbalik macam itu juga tak sama pun macam kan. Yang inilah yang Allah Ta'ala ulang. Bahkan saya pernah dengar tuan-tuan, orang Muslim kita sebut apa? Kalau Allah tu berkuasa, kenapa masjid rumah Allah kita yang bayar bil elektrik dia? Tuan-tuan faham tak? Kata masjid tu rumah Allah, Allah lah bayar bil elektrik dia. Saya sampai tahap tu awak boleh fikir macam tu. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Dia orang Muslim Malaysia tuan-tuan, bukan orang luar negara, orang Muslim Malaysia ni. Dia kata, Allah kan itu tu, awak kata masjid tu rumah Allah, bayarlah bil, biar dia bayar bil rumah dia. Kita dengar tak tahu nak cakap apa. Saya apa tuan-tuan rasa? Dia ada logik lah dia cakap tu, tapi kenapa boleh terfikir sampai tahap tu? Kan, sampai tahap tu dia boleh fikir. Allahuakbar tuan-tuan. Yang ni kita boleh nampak macam mana yang Allah Ta'ala sebutkan. Ini bukan kisah orang dahulu sampai hari ni. Okay? Awak solat lah, anak-anak awak tak macam anak saya juga. Anak saya lebih berjaya daripada anak awak. Saya tak solat pun saya kaya juga. Saya tak solat pun saya lebih besar daripada awak. Macam-macam lah tuan-tuan. Yang ni Allah Ta'ala kata. Bahkan dia, yang ni Allah kata, yang disebutkan dalam ayat ni, bila ditanya minta pada mereka, tolonglah beri infak rezeki yang Allah beri pada kamu, bantu orang-orang yang susah. Jawapannya, kan Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha menghendaki. Kenapa kamu tak minta makan saja daripada Allah? Bukankah Allah tu boleh memberi makan pada kamu? In antum illa fi dhalalin kabir. Ayat ni ayat direct tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka tidak lain adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Okay, ini dah tanda dah jauh sebenarnya tuan-tuan daripada Allah Ta'ala. Okay, jauh daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebenarnya negara kita antara yang membuka akaun media sosial yang terbanyak, teramai. Kalau di dunia lah dia dalam top 10 kita ni. Nombor berapa saya tak pasti. Tapi kita dalam top 10. Mana dunia ni
Malaysia antara yang terramai yang membuka akaun media sosial, Instagram ke Twitter ke dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan nak tengok generasi Malaysia akan datang, tuan-tuan tengok anak-anak kita yang berada di Twitter. Facebook ni saya minta maaf sebut lah, orang muda-muda kan kata, Facebook ni orang tua je main kata. Yang istilah makcik bawang semua tu daripada Facebook lah. Orang Twitter, budak-budak Twitter ni kata, ni makcik-makcik bawang ni semua daripada Facebook. Orang tua saja yang hidup main Facebook ni. Kita baru nak teroka media sosial, kita ke Facebook lah. Mana ada kita duduk kat Twitter, betul? Ada akaun Twitter? Tak ada. Tuan-tuan buka Twitter, tuan-tuan tengok Twitter. Tuan-tuan kata terkejut ni orang Malaysia ke orang US ni. Sangat dahsyat bahasanya. Dia kalau blame terus, dia tak cakap apa pun tuan-tuan. Dia memang hentam-hentam terus. Tak kisah siapa-siapa pun. Dia tak respect kita orang tua, tak ada. Bahkan kalau ada istilah respect tu, itu satu benda yang awak ni macam memalukan lah. Dia macam mana? Dia menganggap orang Twitter semua satu level, sebaya. Dia cakap dengan kita macam budak-budak, dia reply. Macam tu lah tuan-tuan tengok. Siapa yang buka Twitter, confirm stop. Macam saya stop lah. Saya tengok tak payahlah. Kawan saya kata, inilah masa kita nak berdakwah ni dekat Twitter. Dah cubalah kata ni bukan tempat saya lah kot. Saya rasa sebab kita cakap, dia blame kita, dia tweet balik kita punya tu, macam-macam. Dengan trollnya, dengan itu, dengan ini. Kita tak sanggup lah kita. Tak kuat lah kita nak menghadapinya. Tapi ada jugalah yang ambil itu sebagai cabaran. Adalah kawan-kawan saya duduk dalam tu juga. Tapi tengok bahasa dia pun boleh tahan juga. Sebab dia nak lawan Macam mana? Sebab Twitter ni dia cepat. Dia spread tu cepat. Dia sekali tweet dia tak macam Facebook. Kita nak share tweet ni, bila dia orang tweet je, orang lain boleh baca. Tweet lagi. Dalam masa beberapa second tu boleh banyak sampai. Dia punya audience tu lebih ramai lah. Kalau buat kerja dakwah, sangat sesuai. Tapi kita lah tak tahan kat situ. Sebab community dalam tu dia macam tu perangai dia. Dahsyat lah tuan-tuan. Kita lagi dahsyat, cerita orang bunuh diri ada. Cerita tentang, saya minta maaf sebut anak-anak dara yang mengaku saya sebelum kahwin ni sangat terbuka dalam tu. Kadang kita terfikir, dia pakai bukan profil fake, profil sebenar ni. Dia cerita macam ni, tak ada ke mak dia baca ke, adik-beradik dia baca ke, kawan-kawan dia baca ke, macam tak ada perasaan. Dia macam hilang perasaan malu dalam tu. Ini masyarakat kita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis ayat yang ke-47. Okey, kita sambung ayat yang ke-48. Baik, tak cukup dengan tu tuan-tuan, bukan sekadar dia menyindir. Kalau kamu nak minta duit, nak minta makan, minta pada Allah. Saya ada seorang ni, masa saya muda lagi sekarang ni. Masa saya betul-betul remaja dulu tu, memang tak kahwin, tak ada apa lagi. Saya suka debat. Ada seorang ni, kalau tuan-tuan baca Facebook, ada satu tempat ni, namanya Warung Etis. Di Facebook ada satu page, Warung Etis. Ramai dalam tu. Saya pun join dalam grup tu lah. Bukan nak jadi etis, tapi nak lawan lah. Tapi kita tak tahan sebab kita salah masuk page. Sebab dia memang dalam tu dah ramai dah. Jadi kita ni masuk konon-konon nak lawan, tapi kita bersendirian, kita pun tak ada kekuatan kan. Ada seorang ni, dia punya hujah dia. Dia kata apa? Antara Tuhan dengan makanan, saya lebih pilih makan daripada Tuhan. Ada tak? Antara Tuhan dengan makanan, saya lebih pilih makan daripada Tuhan. Kalau orang miskin, kita nak bantu ni NGO yang kita underground ni, saya lebih suka bantu makan dia daripada saya bantu di bagi agama. Sampai tahap tu dia kata. Saya pun lawan lah. Saya kata, kalau awak sakit, awak sebut nama Tuhan ke, awak sebut nama makanan? Kalau awak sakit lah, masuk hospital, demam ke apa ke, itu demam kecil lah. Kalau kena kanser ke apa, awak sebut nama Tuhan ke nama makanan? Dia tak boleh lawan lah. Dia pun macam jam nak cakap apa. Automatik fitrah kita akan sebut Allah juga. Walaupun makanan itu penting, tapi Allah lebih penting. Kenapa awak boleh sanggup keluar kenyataan macam itu? Tapi sekarang dia pun dah slow lah tuan-tuan. Dia pun dah kahwin, dah slow dah. Ini adalah, saya tak payah sebut sebab kita ada live. Tapi memang ramai dalam tu. Okay? Ini ucapan-ucapan yang saya pernah dengar. Yang lebih daripada itu, wallahualam. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Bahkan ayat 48 Allah sambung lagi. Kata Allah, wa yaqulu namata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sambung lagi, mereka kata lagi, mata hadzal wa'du,
bila nak terjadinya hari al-wa'du, hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Kamu duduk sembang hari kiamat ni, bila berlaku kiamat ni? Cakap lah. In kuntum sadiqin, kalau kamu orang-orang yang benar. Okey, ini cabaran-cabaran yang selalu dia nak checkmate kita. Duk cerita kiamat je, tunjuklah kiamat. Duk cerita Tuhan, tunjuklah Tuhan. Biasa kan tuan-tuan selalu dengar ayat-ayat macam tu? Yang ni dia sebenarnya bukan cabar kita. Dia bukan sebenarnya blame kita. Sebenarnya dia sedang blame Tuhan yang menciptakan dia. Okey. Dan ni Allah Ta'ala mula nak bagi hint pada kita, bukti-bukti fi dhalalim mubin, orang yang berada dalam kesesatan yang jelas. Ni Allah Ta'ala. Ayat ni tuan-tuan bukan kita nak pergi jumpa orang, kita nak judge. Ini orang sesat ni. Tak. Kita dakwah ni dia bukan correcting. Dakwah is connecting. Kita berhubung dengan orang, berinteraksi. Bukan kita membetulkan ini salah, itu dakwah lain. Dia beza, ada hukum part lain, dakwah part lain. Macam mana keadaan seseorang, kalau kata atas kerja dakwah, maknanya kita menghubungkan. Dia duduklah dalam keadaan macam mana pun, manhaj macam mana pun, pemikiran macam mana pun, orang dakwah dia mesti menghubungkan. Jadi di sini orang-orang yang musyrik ni dia akan cabar kita macam tu. Dia akan kata perkataan-perkataan yang macam tu. Kalau kamu betul, tunjuk mana Tuhan kamu. Kalau kamu betul, bila berlakunya kiamat? Macam-macam lah dia minta. Baik, kemudian Allah kata, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak menunggu melainkan sayhah, satu teriakan, ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Tuan-tuan perasan tak? Bila Allah Ta'ala datangkan contoh-contoh dialog orang yang musyrik ni, yang lawan Allah ni, yang lawan agama Allah, Allah tak jawab jawapan tu. Tapi Allah Ta'ala datangkan, tak apa, kamu terpulang pada kamu, nanti aku akan datangkan satu suara pekikan, tiupan sangkakala akan mematikan kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Bagi kerja dakwah, ucapan-ucapan yang macam ni, jangan dia terkesan pada hati kita. Jangan kita bila orang, kita buat kerja dakwah dan kita mengharapkan dia dapat hidayah, orang blame kita balik, kita pun rasa sakit hati. Akhirnya kita apa? Saya putus asa dengan agama. Selalunya macam tu kan. Saya rasa saya tak boleh nak. Akhirnya kita tak buat kerja dakwah lain. Kita tak teruskan dakwah kita. Sebab apa? Sebab seseorang yang macam ni. Ayat ni menunjukkan pada kita, orang macam ni biarkan saja. Biarkan. Cukup Allah yang datangkan dia punya kekuasaan dia melalui pekikan yang menghancurkan bumi ni. Dah, itu saja. Yang penting kamu jalan terus dakwah kamu. Ayat ni tuan-tuan, kita ulang lagi sekali. Mukadimah surah ni adalah cerita dakwah pada Nabi. Yang mana Nabi dah 10 tahun berdakwah dalam keadaan susah, nak bergerak, nak berdakwah, dah diboikot, dah itu dah ini, dah tak boleh nampak berkembangnya agama, sampai Nabi terpaksa pergi ke Taif dan akhirnya berhijrah ke Madinah. Allah datangkan surah ini untuk jadi semangat pada Nabi, satu blueprint dakwah kepada Nabi SAW. Apa yang Allah sebut ini semua dah berlaku pada Nabi masa itu dah. Jadi Allah Taala datangkan hint-hint daripada Al-Quran. Okey. Baik, di sini juga tuan-tuan, perhatikan kalimah sayhatan wahidah. Kiamat tu dia akan datang dengan satu pekikan. Sayhah tu maksudnya satu jeritan, jerkahan. Jerit sekali mati semua tuan-tuan. Di sini menafikan yang tuan-tuan tengok cerita 2012 Armageddon, yang ombak datang, oh kita lari. Kiamat datang, oh kita lari, kita boleh selamat, kita boleh nyorok. Tak. Dia bukan macam tu. Tengah-tengah makan, tengah-tengah ni, pum, datang satu pekikan, mati semua. Tak ada yang terlepas. Okey? Dia bukan seperti mana yang bayangan dalam filem yang kita tengok, oh kita boleh nampak pergerakan tu, tak. Okey, dia akan datang dan dia akan matikan semua. Bahkan Allah Ta'ala sebut kalimah wahum yakhsimun, dan kiamat tu akan datang dalam keadaan mereka sedang bertengkar. Maknanya masing-masing tak puas hati. Yang dia bertengkar dekat sini tuan-tuan, maksudnya saling berbalah antara satu sama lain. Berbalah bukan bergaduh. Maksudnya ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, saya beriman tak beriman, mana Tuhan, tak ada Tuhan. Dalam keadaan kita duduk macam tu, Allah datangkan pekikan, maka Allah Ta'ala hancurkan. Okey, orang beriman berdakwah, orang musyrik lawan dakwah. Itu namanya berbalah kat situ. Masing-masing nak menegakkan hujah dia. Kata Allah Ta'ala, aku akan datangkan satu pekikan, akan hancurkan ketika kamu berbalah. Okey, matikan semua. Kemudian kata Allah, fala yastati'una tawsiyatan
wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak mampu meninggalkan wasiat dan juga mereka tidak mampu untuk kembali kepada keluarga mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila berlakunya kiamat, masa tu manusia akan tinggalkan semua urusan dunia dia sebab urusan akhirat yang paling utama dalam hidup masa tu. Yang ini kita dah sentuh dah dalam surah Juz'u Ammah, yang mana banyak Allah Ta'ala datangkan contoh-contoh bila berlakunya kiamat, semua akan jadi lawan arus. Manusia yang suka hidup berkeluarga akan lari daripada keluarga dia. Haiwan liar yang suka duduk cara liar, masa kiamat dia akan duduk berkumpul di antara mereka. Semua lawan arus. Dia tak sama macam kehidupan dalam keadaan kita sekarang ni. Semua akan lawan arus. Jadi Allah kata, sebabkan masing-masing nak lepaskan diri masing-masing. Akhirat tu lebih penting. Maka tidak ada manusia lagi hiraukan. Keluarga tak hirau, tak sempat nak tinggalkan wasiat harta dan sebagainya. Tak ada apa-apa yang lagi berguna, melainkan adalah urusan akhirat mereka. Masa tu dah terlambat lah. Okay? Ini adalah merujuk pada ayat yang ke-50. Okay, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada apa-apa soalan dulu ke sebelum kita sambung lagi? Okay. Ada soalan daripada Facebook ke? Komen? Ada? Oh ya, betul. Hidayah dari sudut situ kan. Dia ni dia lemas tu, kemudian dia pun ada, dia pun fitrah dia macam tu kan, menyebut Allah juga. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok pada ayat yang ke-51. Okey, yang ini kita dah masuk ke fasa kiamat. Okey, ini fasa kiamat, fasa akhirat. Sebab itu saya sebut pada permulaan dulu masa kita nak baca surah Yasin, kenapa Yasin ni menjadi sunnah dibaca kepada orang mati. Bukan kepada orang mati, kepada orang yang nak mati. Dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan, Nabi menyebutkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin kepada orang yang nak meninggal dunia. Kenapa? Tujuan dia sebab surah Yasin ni memang ayat dia berbicara tentang alam akhirat. Jadi mudah-mudahan bila dibaca tu, orang yang mendengar dalam keadaan sakaratul maut tu, peluang terakhir, nasihat akhir dia supaya dia masih lagi ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keinginan tu, keinginan nak bertaubat. Okay? Cuma kita ni dah jadi tradisi. Kita tak faham terjemahan, kita tak pernah nak tahu, kita baca sahaja kan. Lepas tu kita pun, saya tengok tuan-tuan dekat TV Al-Hijrah, dia bawa satu riwayat Imam Tirmizi yang dia kata baca satu surah Yasin, pahalanya 10 kali khatam. Mana 10 kali baca Al-Quran pahalanya. Kan saya dah sentuh pasal awal dulu tu. Riwayat Imam Tirmizi tu adalah riwayat yang kata Ibnu Kathir sendiri kata adalah riwayat yang tidak sahih. Imam Tirmizi bawa riwayat tu, tapi dia kata hadis ni adalah hadis yang gharib. Gharib ni maknanya dia hanya satu jalur je, satu jalan je. Maknanya tak ada orang riwayatkan hadis tu, tak mutawatir, tak boleh kata sahih. Dan Ibnu Kathir kata hadis tu adalah hadis yang tidak sahih. Okey. Memang Imam Tirmizi disebut dalam kitab dia tuan-tuan, tapi dia tidak sahih. Okey, semua orang maklum. Tapi sayang, saya tengok TV Al-Hijrah dia buat iklan. Adalah dia buat malam Jumaat tu ada bacaan Yasin, tapi dia buatlah ada macam program dia. Dia bawa hadis tu, tunjuk kan. Saya kata macam mana editor syariah dia boleh lepaskan hadis tu. Bahkan saya bagi tuan-tuan link hari tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam bayan hadis mufti wilayah. Dia ada sebut dah pandangan dia tentang ada hadis khusus berkaitan tentang surah Yasin. Kebiasaannya adalah hadis yang palsu dan hadis yang matruk yang ditinggalkan. Okey, kebiasaannya. Okey, tidak ada hadis yang sahih. Okey, itu antaranya. Jadi sebab itu bila kita baca Yasin ni, ini kita dah masuk fasa-fasa hari akhirat ni. Ini yang kita patut intipati kepada surah Yasin. Orang kata Yasin ni sebagai jantung Quran pun, itu pun salah satu daripada tidak sahih juga. Okey, baik. Tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-51. Kata Allah Ta'ala, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ditiupkan sangkakala,
maka tiba-tiba mereka keluar daripada kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, di sini disebut sebagai tiupan yang ketiga. Sebenarnya bagi saya lah, pandangan saya ni tiupan kedua sepatutnya. Sebab satu tiupan yang mematikan, satu lagi tiupan yang membangkitkan. Tetapi tafsir yang saya ada ni ditulis tiupan ketiga. Okey. Tuan-tuan perhatikan kalimah yansilun. Kalimah yansilun tuan-tuan, okey, kalimah yansilun ni daripada kalimah naslan, dia adalah berjalan, maksud dia kalimah yansilun tu adalah berjalan dengan cepat. Berjalan dengan cepat. Artinya apa tuan-tuan? Bila Allah Taala tiup saja tiupan sangkakala yang berikutnya, bangkit saja manusia daripada kubur, dia terus bergegas pergi ke mahsyar. Kita pernah tengok dalam surah mana, saya tak ingatlah. Kita ada baca hari itu. Berjalan manusia daripada kubur ke mahsyar ni macam kena halau, kena hambat. Tak ada orang yang akan lari. Sebab kita fikir, kalau kita dibangkitkan pergi ke mahsyar untuk ditunggu hisab, takkan tak ada orang nak lari. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan mereka pergi ke mahsyar adalah dalam keadaan macam dihambat. Maknanya semua dalam keadaan terpaksa, tak ada orang yang akan tinggalkan. Sebab itu di sini Allah tekankan kalimah yansilun, ila rabbihim yansilun. Masing-masing bangun, bergegas terus kembali kepada Allah Ta'ala, pergi ke mahsyar bertemu dengan Allah Ta'ala untuk dihisab. Tak ada orang berlenga-lenga kangkung, tak ada. Semuanya dalam keadaan bergegas. Di sini juga dia bawa satu pandangan daripada Okey, kalimah yansilun ni tuan-tuan diterjemahkan sebagai bergegas ni sebab ada satu surah, dan surah Al-Ma'arij, di sini Ibnu Katsir bawa, dia kata apa? Allah Ta'ala sebutkan yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari mereka keluar daripada kubur, sira'an, mereka akan keluar dengan cepat, segera, kepada ila nusubin yusifun, sama macam mereka pergi ke berhala-berhala mereka masa dunia dulu. Maknanya orang dulu, orang musyrik dunia, disegera apa-apa masalah terus berhala. Ni berhala, kita nak berhala, semua berhala. Kata Allah Ta'ala, macam itulah mereka akan pergi ke Allah Ta'ala pada hari mahsyar. Maknanya Allah Ta'ala nak kata, kalau kamu dunia tak ngaku aku Tuhan, tak apa, tunggu akhirat nanti, baru kau tahu siapa Tuhan sebenarnya. Kamu pergi kepada aku lebih cepat macam kamu pergi ke berhala kamu di dunia. Ini kalimah yang silun. Maksudnya semua manusia akan bergegas pergi. Qalu, dan mereka akan berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Dia kata, wah, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Tuan-tuan perhatikan kalimah marqadina tu, di atas tu ada huruf sin kan? Ilmu tajwid. Sin ni namanya sin saktah. Apa maksud sin saktah? Kalau tuan-tuan baca, mim marqadina, berhenti, tapi jangan tarik nafas. Okey, contoh. Ada orang baca macam ni. Contoh kalau kita tengok orang baca kadang-kadang tanda wakaf tu disambung je. Mim marqadina hadza ma. Disambung je kan. Tapi kalau tanda sin namanya sin saktah, berhenti seketika. Tapi dengan nafas yang sama. Maksudnya mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Dia bukan macam ni. Ni salah Mim marqadina hadza. Itu salah. Tarik nafas baru. Dia gunakan nafas yang sama. Itu namanya sin saktah. Okey, sin saktah. Berhenti, dia kena berhenti, tapi nafas yang sama. Tuan-tuan nafas panjang macam mana pun kena berhenti. Maknanya berhenti seketika bacaan, tapi nafas kena kekalkan. Jangan tarik nafas yang baru. Sin itu namanya sin saktah. Okey, jadi di sini tuan-tuan, qalu ya wailana. Orang-orang musyrik bangkit dari kubur nanti dia kata ya wailana. Ni dialog yang Allah dah rakam siap-siap. Ni dialog ni tuan-tuan kita dah baca hari ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ya Allah janganlah kami yang sebut dialog ni di mahsyar nanti. Mereka sebut apa? Ya wailana. Aduh celakalah. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Okey, tuan-tuan di sini Ibnu Katsir kata apa? Walaupun Allah sebut kalimah marqadina daripada tempat tidur, bukan bererti alam barzah adalah alam tidur. Maknanya tak bererti tidak ada azab kubur. Okey, sebab ada orang dia kata apa? Bila kata siapa yang bangkitkan kami min marqadina daripada tempat tidur kami, merujuk pada alam barzah, alam kubur dia. Seolah-olahnya alam kubur tu alam rehat seketika, tak ada azab.
Kata Ibnu Kathir, dia bukan memberi maksud seperti itu. Sebab azab kubur ni tuan-tuan disebutkan dalam banyak tempat. Antaranya Nabi ajar masa tayat akhir. Kita baca tayat akhir kan, fil alamina innaka hamidun majid. Second yang ada tu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan assalamualaikum warahmatullahi, itu second yang paling berkat dan mustajab doa. Nabi ajar. Dan Nabi ajar doa yang dibaca waktu tu sebelum bagi salam tu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wal azabil qabr. Lindungi kami daripada azab neraka jahanam dan azab kubur. Nabi sebut azab kubur, maknanya ada. Kemudian Nabi kata wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril min fitnatil masihid dajjal. Dan lindungi kami daripada fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah al-masihud dajjal. Okey? Itu ada 4. Kemudian tuan-tuan ambil masa sikit tuan-tuan kalau solat sendirian ni, tuan-tuan doa di situ. Di situ adalah waktu yang mustajab. Kita dalam budaya kita waktu mustajab bila tuan-tuan? Time sujud kan? Dia doa-doa time sujud. Bolehlah sebab itu waktu kita dekat dengan Allah. Memang disebut dalam hadis. Tapi yang Nabi ajar kita untuk doa di penghujung tahiyat sebelum memberi salam. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Tuan-tuan panjangkan sikit untuk baca doa. Betul. Betul. Dalam kitab Al-Ghazali pun sebut dalam kitab Allahumma salli Muhammad, dalam kitab, saya lupa nama kitab tu. Al-Ghazali sebut, memang dia sebut kalau dia kata macam mana kita melihat orang adanya azab kubur, sedangkan kalau kita kebumikan jenazah, kemudian jenazah tu kita gali balik kubur dia. Tengok jasad dia biasa je, macam tak ada perubahan, tak ada macam kena azab. Adakah tidak ada azab kubur? Itu pandangan, kan? Contoh paling mudah. Firaun, Allah sebut dalam Quran direct, Firaun ni dia masuk kubur saja dia akan diazab siang dan petang. Pagi dan petang Firaun ni akan diazab. Tapi bila pergi ke Mesir, tengok Firaun duduk dekat dia punya piramid tu keras macam tu. Bila pula dia kena azab? Kan kita berfikir macam itulah. Kata Al-Ghazali, dia kata apa? Azab tu dia seolah-olahnya azab yang manusia seolah-olahnya dalam tidur. Kalau kita dalam tidur ni tuan-tuan, kita duduk sebelah, suami duduk sebelah kita duduk sini. Masa kita tidur tuan-tuan, suami mimpi lain, kita mimpi lain. Tapi mimpi kita kena kejar hantu lah, jatuh bangunan. Apa yang kita rasa? Hanya kita sahaja yang rasa. Roh kita yang rasa. Jasad kita biasa je. Roh kita yang rasa. Itu yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Dia kata pandangan macam tu. Bahkan dia kata azab dalam kubur ni, dia belum azab sebenar macam di akhirat. Ada neraka sebagainya. Seolah-olahnya, kata Al-Ghazali, saya lupa kitab dia. Dia macam teringat-ingat tapi terlupa nama dia. Dia kata seolah-olahnya macam seorang banduan yang kena jatuh hukuman mati. Banduan tu belum kena hukuman mati lagi. Tapi warder dia dah ambil tali gantung tu duk layang depan mata dia. Ini apa perasaan dia? Benda tu macam azab bagi dia. Dia belum azab lagi, belum azab sebenar. Dia baru azab muqaddimah kepada orang tu. Soalan macam itu azab kubur. Tapi azab kubur ada. Sampai Nabi ajar kita untuk kata apa? Al-Mulk itu adalah surah Al-Mani'ah, Al-Munjiyah kan? Surah yang menjadi pelindung dan pelindung kepada kita. Okey? Sebab adanya azab kubur dan sebagainya. Okey, walaupun disebut di sini mim marqadina. Okey. Saya buat sikit tuan-tuan dalam hadis ni dibawakan oleh Ibnu Kathir. Dia kata apa? Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Hasan dan juga Qatadah berkata, mereka tidur seperti tidur sebelum kebangkitan. Qatadah berkata hal itu terjadi di antara dua tiupan. Untuk itu mereka berkata, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Di saat mereka mengatakan demikian, maka orang-orang yang beriman memberikan jawapannya. Itulah yang dikatakan oleh ulama salaf, iaitu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin
hadzal yaumul fasli allazi kuntum bihi tukadzibun. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kita, inilah hari pembalasan, hari keputusan yang selalu kamu mendustakannya. Dan firman Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka dikumpulkan kepada kami. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila manusia mati, berlakunya hari kebangkitan, sengaja disebutkan kalimah man ba'athana min marqadina ni adalah satu penghinaan kepada mereka. Sebab itu dimulakan dengan kalimah ya wailana. Maknanya orang musyrik bangun, aduh celakalah. Supaya apa yang pernah disebut oleh Rasul yang diutus pada kita benar belaka dah. Yang kita cuba nafikan, yang kita cuba dustakan, yang kita rasa benda itu tak betul, semua dah dibuktikan depan kita dah. Ini benda yang pasti terjadi dan itu adalah satu kerugian yang paling nyata. Okey, sebab kita tak beriman, kita tak meyakini, akhirnya kita menambah azab yang selama-lamanya. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalimah hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun tu tuan-tuan, itu adalah jawapan orang mukmin. Orang kafir dibangkit daripada kubur nanti untuk pergi mahsyar, dia kata ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka kami, bangkit daripada tidur ni. Tapi orang mukmin dibangkit daripada kubur, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah janji Tuhan yang Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan inilah yang apa yang benar yang dikatakan oleh Rasul. Okey. Baik, tuan-tuan tengok ayat 53. Okey, sebelum tu tuan-tuan, ayat 52 ni tuan-tuan, suka saya nak sebutkan. Orang mukmin kata apa? Ada dua saja. Kiamat bila berlaku kebangkitan, betul lah cakap Tuhan, betul lah cakap Nabi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam hidup kita ni, agama ni berpandu pada dua ni saja, iaitu Tuhan Allah dan juga pada Nabi SAW. Apa yang kita percaya dari sudut kefahaman adat kita, budaya kita tuan-tuan, pastikan dia mesti dia mesti di atas landasan agama. Betulkah agama kata macam tu? Betulkah agama kata macam tu? Sebab selalunya jalan adat dengan jalan agama ni kadang-kadang seiring, tapi ada kalanya kadang-kadang dia terpisah. Jadi pastikan kita betul-betul berdiri di atas jalan agama, berbeza dengan jalan adat kita. Okey? Sebab itu yang ini Allah Taala sebutkan supaya orang mukmin sentiasa sedar apa yang dia buat, apa yang dia yakini, yang dia amalkan dekat dunia, itu yang disebutkan oleh Allah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan tengok ayat 53, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan sahaja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Di situ tuan-tuan nak membuktikan Allah ni adalah Tuhan yang paling dan maha adil. Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah An-Naba, di penghujung surah An-Naba tuan-tuan akan nampak orang musyrik kata apa? Alangkah baiknya lah kami ni dijadikan daripada tanah. Saya tak ingat surah ayat dia. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi SAW menceritakan hari mahsyar, mahkamah Allah di akhirat adalah hari yang penuh dengan keadilan. Sampaikan kata Nabi SAW, ada 2 ekor kambing akan dibangkitkan di mahsyar. Kalau di dunia ada seekor kambing yang bertanduk telah menanduk seekor kambing yang tak bertanduk sampai mati. Maka dibangkitkan 2 kambing ni di mahsyar, kemudian kambing yang tak bertanduk diberikan tanduk, kambing yang dulu bertanduk tak diberikan tanduk. Jadi diminta kisos, tanduk balik kambing yang lama tu. Kemudian dimatikan mereka semula menjadi tanah. Kenapa tuan-tuan? Tujuan dia adalah untuk menunjukkan di situ adilnya Allah. Bukan sekadar manusia, bahkan sampai makhluk-makhluk yang lain pun aku akan adili dengan seadil-adilnya. Bangkitnya haiwan-haiwan ni tuan-tuan bukan untuk nak kata mereka ni ada juga ahli syurga, ahli neraka, tak. Tapi bangkitnya mereka ada hukuman macam tu adalah untuk membuktikan seadil-adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, para ulama menyebutkan antara hikmah kita beriman dengan hari kiamat ni bukan supaya kita takut dengan kiamat. Bukan supaya kita takut sampai tinggalkan dunia ni, tak.
orang yang beriman dengan hari kiamat, hikmah dia adalah menjadikan dia lebih kuat dan lebih tabah. Kita susah lah sekarang ni. Tak apalah, kita susah. Sabar saya dekat sini, ada pahala dekat akhirat. Cuba tengok orang yang tak beriman dengan hari kiamat. Susahnya mereka kat dunia, apa dia buat? Hidup saya dah berakhir, bunuh diri. Di Jepun, mereka lebih stabil ekonominya, duduk di negara maju, negara moden. Berapa angka bunuh diri mereka sehari, sebulan, setahun? Sangat ramai. Berbeza dengan sahabat kita, saudara kita yang berada di Palestin, yang berada di Syria, yang semuanya dalam keadaan pelarian. Pernah dengar mereka bunuh diri kerana kesusahan, kemiskinan dunia? Tak ada. Ini nampak hikmah orang yang beriman dengan hari kiamat. Kerana yakinnya ada hari kiamat, dia tahu adanya seadil-adilnya Tuhan yang akan mengadili di sana. Maka apa yang dibuat kat dunia ni, sabar. Kita tabah. Yang penting kita survive. Kita kena usaha apa yang patut. Allah Ta'ala akan memberi secukupnya. Tak dapat dunia, insya-Allah adanya hari akhirat. Orang beriman hari kiamat, dia akan lebih tabah, lebih kuat. Bahkan Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya dia, tuan-tuan, kita tahu susahnya akhirat menyebabkan kita akan rasa mudah dan senang untuk beramal dekat dunia. Berapa lama kita berdiri dekat akhirat? Ada riwayat kata 50,000 tahun. Sebab itu disebut sebagai Yaumul Qiyamah. Al-Qiyam maksudnya berdiri. Berdiri saja 50 tahun, tuan-tuan. 50,000 tahun. Berdiri. Tak duduk, tak baring. Berdiri saja. Menyebabkan manusia kata, kalau sekadar nak solat duha 2 rakaat 5 minit, itu lebih saya boleh buat berbanding saya nak sanggup berdiri 50,000 tahun untuk menantikan hisab. Tahu susahnya azab akhirat, tuan-tuan, menyebabkan kita rasa senang, mudah untuk beramal dekat dunia. Tahu sebab susahnya alam akhirat menyebabkan kita rasa mudah untuk bertaubat dan meninggalkan maksiat kita. Tapi bila kita tak tahu cerita susahnya akhirat, apa kita buat? Kita akan jadi susah untuk beramal. Sebab tak rasa pentingnya akhirat. Tak tahu apa keadaan di akhirat. Sebab itu hikmah membaca dan ayat-ayat Quran ni banyak cerita tentang alam akhirat. Itu hikmah dia untuk menjadi panduan dan kekuatan kita di dunia. Bukan untuk kita jadi orang putus asa. Kalau nak mati je, buat apa dunia ni? Tinggalkan je lah. Tak. Baik saya duduk bersendirian, duduk dalam gua je bertapa. Tak. Itu tak diajarkan dalam agama. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, sesiapa yang mengatakan saya tinggalkan dunia untuk akhirat, itu salah satu daripada talbis iblis. Dia pergi mana ya? Dia pergi bertapa. Berdua-duaan dengan Allah. Tak nak dunia ni, nanti buatkan dia lara. Ini talbis iblis, tuan-tuan. Orang yang bertapa, tuan-tuan, dia telah melakukan satu jenayah dalam agama. Sebab meninggalkan solat Jumaat berjemaah. Termasuk juga kalau dia rasa kalau Jumaat tu bersalah, tapi hakikatnya hari-hari dia melakukan jenayah, meninggalkan solat fardu secara berjemaah. Sebab apa? Sebab sibuk bertapa. Nabi tak pernah buat, tuan-tuan. Sahabat Nabi tak pernah buat. Diorang selalu kata dalilnya Nabi duduk bertapa di Gua Hira. Nabi duduk Gua Hira setahun sebulan je, tuan-tuan. Itu pun pada bulan Ramadan. Dan dalam tempoh sebulan tu bukan sebulan duduk di Gua Hira. Nabi akan turun selang 2 hari sekali turun. Ataupun beberapa hari sekali. Sebab apa? Makanan yang Nabi makan masa tu adalah daging dan juga susu. Ni makanan yang mudah expired. Dia tak akan tahan sebulan. Jadi makanan ni asal nak ni rosak je, Nabi akan turun balik ke rumah, ambil, bawa naik atas. Nabi tak bertapa sebulan lamanya ataupun setahun lamanya. Itu perbuatan-perbuatan yang ditipu oleh syaitan. Jangan, tuan-tuan, jangan kita percaya. Okey. Belum ada lagi. Bahkan Nabi orang yang sangat rapat dengan masyarakat. Kalau tidak, macam mana masyarakat kenal dia? Angkat dia jadi Al-Amin. Kita lagi kenal agama, lagi jauh daripada masyarakat, tuan-tuan. Lain level saya dengan tuan-tuan. Contoh. Tak berlaku, tuan-tuan. Tak diajarkan oleh Nabi. Okay? Nabi lagi kuat agama, lagi depan. Bahkan lagi kita beriman, kuat agama kita, sepatutnya menjadikan kita ni lebih fleksibel dan lebih ceria. Tuan-tuan pernah tengok tak? Ada orang sebelum dia kenal agama, ceria. Bila kenal agama, masam muka dia. Serius. Kenapa? Saya terlalu ingat akhirat ni. Sebenarnya tak macam tu. Nabi dengan sahabat, kalau tengok dalam riwayat-riwayat hadis, tuan-tuan, sahabat Nabi ni ceria, bergaul, kadang-kadang bergembira. Okey? Saling bergurau senda. Tapi bila datangnya hukum Allah dan sebagainya, mereka akan lebih tegas dan lebih berani. Yang kita tak boleh bayangkan. Di satu watak yang berbeza. Tapi nak kata lebih kuat agama kita sebenarnya lebih dinamik sebenarnya. Lebih dinamik. Kita boleh bergurau, kita boleh itu, boleh ni. Sebab itu ada sahabat Nabi kata apa? Nabi ni walaupun dia Nabi dan pemimpin negara, kalau kami cerita tentang makan,
Nabi masuk dalam kami punya kumpulan dan Nabi juga cerita tentang makan. Cerita tentang makanan, hari ni masak apa, Nabi cerita. Tak hari-hari Nabi cerita tentang agama, walaupun Nabi tu Rasul. Nak cerita pergaulan Nabi tu sangat luar biasa. Masuk tu. Okey tuan-tuan, kita berhenti di sini. InsyaAllah ayat lepas ni tuan-tuan kita akan masuk cerita tentang watak ahli syurga dan juga watak ahli neraka. Okey, dalam surah Yasin ayat yang ke-55 insya-Allah. Kita akan sambung pada kita punya pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.